Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh saf pimpinan masjid, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumah Allah di pertengahan Ramadan, 16 Ramadan pada hari ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini di antara nikmat yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada tahun ini alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat merasai sedikit sebanyak kemanisan Ramadan. Ya, yang pentingnya Ramadan. Walaupun katanya raya nanti tak boleh nak merentas negeri pun tak apa tuan-tuan. Tak apalah, yang penting Ramadan kita tahun ni tuan-tuan tak payah jadi imam di rumah, datang ke masjid. Sebelum ni pakak risau, saya Ramadan tahun lepas macam-macam orang tanya, ustaz boleh kau macam ni? Ustaz, kita ni nak tunggu imam tak sampai-sampai ni ustaz. Maklumlah imam baru, macam-macam soalan datang untuk Ramadan ni. Ustaz boleh kau macam ni? Bacaan dalam sembahyang macam mana? Sebab apa? Sebab pengalaman pertama jadi imam tarawih. Sebelum ni dia datang masjid, tapi kali ni isteri dan juga suami kena sembahyang di rumah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah Ramadan tahun ni kita dapat sama-sama datang ke masjid. Tuan-tuan boleh sembahyang berjemaah, boleh datang solat tarawih, boleh kita sediakan program tadarrus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahun ni juga tuan-tuan boleh beriktikaf. Kita boleh beriktikaf. Tuan-tuan cuba bayangkan, tahun lepas tuan-tuan nak beriktikaf pun di rumah. Bahkan tahun lepas tuan-tuan ada orang yang datang merayu-rayu nak datang. Tuan, bagilah kami nak beriktikaf. Bagilah, tak boleh. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, tahun ni kita dapat sama-sama untuk berada di dalam rumah Allah. Boleh datang ke masjid, boleh sembahyang berjemaah, boleh bertadarus Al-Quran, boleh beriktikaf di dalam masjid. Ini merupakan kenikmatan yang cukup besar. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, gunakanlah peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni. Peluang ini kita tak pasti sama ada ia berterusan ataupun akan disekat kembali. Ya, kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok semenjak tahun lepas, semenjak PKP tahun lepas tuan-tuan, kita ni ibarat mati hidup semula. Mati hidup semula macam mana? Ya, start 18 hari bulan 3 tahun 2020. Ya, kita disekat, tak boleh nak sembahyang, datang ke masjid tak boleh, nak keluar kerja pun tak boleh, duduk di rumah semata-mata. Mula-mula bagi tarikh 2 minggu, kemudian tambah. Kita ingat sebelum Ramadan sempat, tak sempat juga. Tak boleh datang ke masjid. Yang besarnya tak boleh datang ke masjid. Kemudian selepas itu boleh pula.
buka sekejap. Saya ingat saya dalam bulan 7 kalau tak silap, 6-7 macam itulah, diberikan kelonggaran selepas kes menurun. Ia boleh datang ke masjid. Bila boleh datang, ramai datang. Tu pun tak ramai juga. Mula-mula ramai. Saya ingat lagi waktu mula-mula boleh buka tu, saya dah kira tuan-tuan, berapa ramai jemaah dah datang sembahyang subuh khususnya. Bilang-bilang kita tengok. Lebih kurang macam ni lah. Tapi tak seramai ini. Tak seramai ini. Masjid sekadar penuh sekat pintu ya. Kebiasaannya kita tengok. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian selepas pada tu tutup balik. Ya, tuan-tuan ingat balik. Kan ni bukan lama sangat pun, bukan 30 tahun dulu, bukan 20 tahun dulu, baru tahun lepas. Tutup balik. Lepas tutup balik, tutup lama pakat bunyi. Bila lah masjid nak buka, pasar raya boleh buka. Yang kaki komplain ni, hak jenis kaki komplain ni seronok kan. Pasar raya boleh buka, pasar malam boleh buka, itu boleh buka, ini boleh buka, masjid kenapa tutup? Hak kaki komplain ni. Tak apalah tuan-tuan, kita rasa macam dia teringin sungguh nak main. Bila buka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai tak main? Tak seramai yang kita jangka. Tak seramai yang kita jangka. Ni buka balik tuan-tuan, ibarat kata mati hidup semula. Kan kita ni mati hidup balik, mati hidup balik banyak kali dah ni. Kalau orang mati tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, orang mati ni macam mana? Penyesalannya cukup dahsyat. Ayat penyesalan di dalam Al-Quran cukup banyak, yang cerita tentang orang yang sudah menerima azab Allah, orang yang sudah melihat azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Mereka melihat kepada azab tersebut dan mereka menyesali. Lantaran daripada penyesalan tersebut, mereka minta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dihidupkan. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, mereka menjerit-jerit di dalam neraka. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, kembali, keluarkanlah kami ya Allah. Keluarkan daripada neraka ni ya Allah. Kami dah rasa panasnya, periknya, pedihnya neraka ni ya Allah. Na'mal salihan. Keluar daripada neraka tersebut tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk na'mal salihah. Tujuannya ialah untuk melakukan amal salih. Adakah keluar daripada neraka sebab nak berniaga, nak buka gerai, nak buka bisnes baru? Tak. Adakah keluar daripada neraka sebab apa? Sebab nak pergi melancong? Tidak. Adakah keluar daripada neraka sebab nak jumpa, nak ziarah saudara mara? Tidak. Adakah keluar daripada neraka sebab apa? Sebab nak menikah? Tak ada. Tapi keluar daripada neraka ialah na'mal salihah. Kami nak melakukan amal salih ya Allah. Amal salih yang macam mana? Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang dulunya kami tak buat. Kami sembang je. Kritik sana, kritik sini, komen sana, kononnya masjid lambat buka dan sebagainya. Tapi bila mana dibuka, tak datang pun. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di pertengahan Ramadan ini cukup sedih. Permulaannya ramai yang datang, tapi budaya kita semenjak daripada dulu lagi. Saya ni bertazkirah Ramadan banyak kali dah. Kan? Banyak kali dah tuan-tuan. Setiap kerana Ramadan tuan-tuan pun ada pengalaman. Siapa sahaja yang biasa datang ke masjid, ke surau dalam bulan Ramadan, mulazamah, melazimi bulan Ramadan, biasanya akan melihat situasi yang sama. Awal Ramadan ramai, tengah Ramadan makin kurang. Sebab tengah Ramadan ni macam-macam orang. Tu tara PKP tu. Kan tak, kalau tak PKP tuan-tuan tak tahu. Tengah Ramadan kurang, akhir Ramadan barulah nak tambah balik, tapi dah terlambat. Akhir Ramadan sebab apa? Sebab baru teringat ada Lailatul Qadar. Kita ni kadang-kadang tertipu tuan-tuan. Bukan tertipu apa? Kita tersilap langkah. Lailatul Qadar ni
Bukan kata benda yang mesti kita nampak secara tanda yang orang duk sebut-sebut. Macam mana orang sebut? Orang dulu cerita, oh kalau malam Lailatul Qadar nanti kamu nampak pokok sujud. Dululah kan. Kamu nampak pokok sujud, kamu nampak itu, nampak ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni sentiasa ditipu oleh bisikan-bisikan syaitan yang macam ni. Sehingga kan kita hanya menumpukan hanya kepada hari tertentu. Oh, kita cari tanda dulu. Duk cari tanda tu. Kalau kita melazimi setiap malam, setiap hari dengan ibadah fardiyah kita. Ibadah jama'i, ibadah fardiyah, ibadah persendirian kita, individu kita yang kita boleh buat. Setiap hari, setiap malam kita melazimi ibadah tersebut. Dapat tak? Dapat tuan-tuan. Dia malam ni start bila? Start daripada maghrib. Kalau start daripada maghrib tu, kita boleh datang sembahyang berjemaah, kita boleh bersedekah, kita boleh baca Quran, kita boleh tarawih, kita boleh solat witir. Dapat tak Lailatul Qadar? Dapat lah. Bukan kata mesti bangun tengah malam baru dapat Lailatul Qadar, tidak. Cuma kalau bangun malam lagi, tahajud lagi, itu satu benda yang penambahan. Itu ekstra. Tiap-tiap malam kita buat, start daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dapat dah Lailatul Qadar? Dapat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat jangan sampai kita tertipu dengan perkara yang macam tu. Ya. Lazimi insya-Allah kita dapat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ibadah ni, ya, kita berada di dalam bulan Ramadan. Bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, kebiasaannya saya akan cerita berkaitan dengan kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan. Apa dia tuan-tuan? Orang cerita bab pahala dah banyak. Pahala ni tak payah cerita. Dalam bulan Ramadan memang Allah Subhanahu wa taala berikan special kepada kita. Specialnya macam mana? Dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala sediakan satu bulan. Dah bagi dah special satu bulan tu. Ibadat sunat digandakan ibarat seperti mana ibadah fardhi, ibadah fardhiyah, ibadah wajib. Pahala wajib digandakan sampai 70 hingga berganda-ganda pahalanya. Itu ibadah yang wajib. Semayangnya, puasanya, baca Qurannya, tadarusnya. Dalam bulan Ramadan juga diberikan dua ibadah yang cukup special yang tak boleh buat dalam bulan-bulan yang lain. Satunya kewajipan berpuasa, yang keduanya salat tarawih. Dalam bulan yang lain tarawih tak ada. Kalau nak cerita bab pahala cukup banyak, gandaan-gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita nak cerita di sini, apakah kelebihan yang lain yang ada dalam bulan Ramadan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala letakkan diri kita ni. Saya dah pernah cerita di tempat yang lain, mungkin di sini pun wallahu alam saya pun tak ingat. Kita ni tuan-tuan, ibarat kata kita sudah berada dalam kondisi diri kita yang sebenar. Kalau kata orang perempuan yang suka make up, maknanya natural beauty dia tu sekarang. Muka tanpa make up, lawa tak lawa? Kadang-kadang hak lawa, hak cantik ni sebab make up. Touch up sana, buh eyeshadow, kan, buh mascara, buh pula apa ni, undercoat dia. Undercoat tu apa orang panggil? Hak tempek-tempek tu, sebelum dia touch up buh warna merah tu, dia buat undercoat tu. Buh 3 lapis, ICI, Jordan, kangaroo, apa semua, buh semua. Bagi tebal, tutup habis hak lompong-lompong tu. Nampak elok, licin je muka. Bila lap, Allah baru nampak longkang-longkang. Bukan kata nak memburukkan, tidak. Ini kita nak bagi gambaran. Hak kata lawa tu tak sempurna. Kan? Hak kata lawa tu bukan keaslian dia macam tu. Sekarang ni kita nak cerita dalam bulan Ramadan kita berada dalam keadaan diri kita yang sebenar. Macam mana tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan, kelebihannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sekat, ikat rantai syaitan dan iblis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suffidatis syayatin. Syaitan-syaitan dirantai. Rantainya macam mana? Itu dibahaskan oleh para ulama. Kita tak panjangkan di sini. Cuma di antara bendanya
Syaitan tidak lagi mampu untuk menggoda dan menghasut manusia seperti mana bulan-bulan yang lalu dan bulan-bulan yang akan datang. Tak sama. Dalam bulan Ramadan special. Sedangkan syaitan, iblis ini, kerja dia apa dia? Kerjanya dia dah janji di hadapan Allah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis, qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah taala sebut kepada iblis, wahai iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin, apa sebabnya engkau tidak turut bersama mereka yang sujud itu? Allah Ta'ala persoalkan. Bila mana Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala perintahkan kepada semua malaikat, iblis untuk turut sujud kepada Nabi Adam. Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'in masnun. Iblis kata, aku tidak patut sujud kepada manusia yang engkau jadikan dia daripada tanah liat yang kering, daripada lumpur hitam yang diberi bentuk. Kita ni tanah liat. Tanah liat yang dibentuk-bentuk. Salsalim min hama'in masnun. Ini asal kejadian kita. Iblis tak mau sujud. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Bila mana iblis ingkar perintah Allah. Iblis ni apa dia tuan-tuan? Dia mengaku dak Allah, dia percaya daripada Allah, dia beriman daripada Allah, dia beriman. Cuma dosa dia apa dia? Dosanya takabbur, sombong. Dengan sebab sombong tersebut dia ingkar perintah Allah. Bila dia ingkar perintah Allah, Allah Taala murka, Allah Taala marah. Kata Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau demikian, sebab kamu ingkar perintah aku ni, kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah daripada syurga kerana sesungguhnya kamu terkutuk. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya atas kamu itu, kata Allah, al-la'nah, kemurkaan sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, kalau demikian ya Allah, Rabbi, wahai Tuhan, fa'anzirni, ni doa, permintaan iblis kepada Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, wahai Tuhan, tangguhkanlah siksaan, azab ke atasku sampailah hari kebangkitan. Iblis ni dia berdosa pada Allah, berdosa pada Allah. Allah Taala murka tak? Murka pada dia. Tapi Allah Taala kata, qala fa innaka minal munzarin. Allah Taala perkenankan. Maknanya apa dia tuan-tuan? Maknanya kita ni jangan putus asa daripada doa dengan Allah. Nak minta dengan Allah, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, aku ni nak berdoa malas. Kan? Rajin sembahyang dah, tapi doa pun malas. Sebab apa? Sebab kita rasa macam kita berdoa ni, Allah Ta'ala tak perkenan pun. Minta-minta macam tak dapat pun. Tuan-tuan, kita ni orang sembahyang dah. Puasa, kan, rajin beribadahnya, alhamdulillah, baca Qurannya rajin, sedekahnya rajin. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita putus asa. Sedangkan iblis dah Allah Ta'ala murka pun, Allah Ta'ala boleh terima lagi doa, makbul lagi doa dia. Fa innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang ditangguhkan. Sampai bila? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampailah waktu yang telah dimaklumkan. Kemudian dia minta lagi, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, pasti
aku akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janji iblis, permintaan iblis di hadapan Allah. Maka tuan-tuan, tugas iblis tidak ada kerja lain. Dia tak payah nak menyangkul, tak payah nak berniaga, tak payah nak bekerja, tak payah nak berkeluarga, tak sibuk macam kita. Kerja dia hanya memikirkan bagaimanakah untuk menyesatkan manusia. Maka dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu bulan special. Specialnya macam mana? Specialnya dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala rantai iblis dan juga syaitan. Rantai. Tak bagi sesatkan manusia, tak bagi hasut manusia, tak bagi goda manusia. Satu halangan kita. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan kita juga ditundukkan nafsu kita. Kata Nabi, as-sawmu junnah, puasa itu merupakan perisai. Perisainya daripada apa? Daripada runtunan nafsu kita, permintaan nafsu kita. Nafsu ni dia boleh dikatakan sebagai anak didik kepada iblis dan juga syaitan. Tempat untuk iblis dan syaitan bersarang. Nak bagi manusia ni, dia bukan duduk selalu padan dihantar nafsu je. Dia didik nafsu, hai nafsu, kamu kena macam ni, kamu kena macam ni, kamu kena macam ni, kamu kena macam ni. Lama kelamaan nafsu ni bila mana duk ikut, lama-lama dia naik lemak. Maka dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala jadikan puasa sebagai penunduk bagi nafsu kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda kepada orang-orang yang muda, ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang yang muda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk berkahwin. Nabi kata pada orang muda, yang biasa sahutnya orang tua. Orang muda tak mau kahwin, orang tua yang duk kalut. Bila nak dapat nombor 2? Bila nak dapat nombor 3? Orang tua yang nak sambut. Nabi kata kepada orang muda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk berkahwin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, kerana perkahwinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, maruah diri kamu. Wa man lam yastati', barang siapa di antara kamu yang tidak mampu, tak mampu berkahwin. Wahai orang muda, kamu tak mampu berkahwin sebab halangan cara hidup dan sebagainya, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana puasa itu merupakan benteng penjaga bagi kamu. Maka jelas di sini menunjukkan bahawa puasa itu dapat menundukkan keinginan runtunan nafsu kita. Bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, bermakna dua benda yang sentiasa menghasut, menggoda kita biasa dalam bulan Ramadan, dalam bulan yang lain, iaitu iblis, syaitan dan juga nafsu ni ditundukkan. Bila mana dua benda ini ditundukkan, dua musuh utama kita ini ditundukkan, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sekarang berada dalam kondisi diri kita yang sebenar. Kalau malas tu memang diri kita. Kalau malas dalam bulan Ramadan, itu bermakna itu diri kita yang sebenar. Bukan sebab iblis, bukan sebab syaitan, bukan lagi sebab nafsu. Cuma diri kita sudah mungkin terkesan dengan godaan nafsu, dengan godaan iblis dan juga syaitan. Diri kita ni sudah terbiasa. Terbiasa kita ni apa dia? Lambat. Terbiasa kita ni apa dia? Semayang malas. Terbiasa kita ni apa dia? Dalam bulan yang lain kita terbiasa, mulut kita ni suka mengucapkan apa sahaja yang kita rasa kita nak. Kan sekarang ni musim ataupun zaman orang perjuangkan kebebasan bersuara. Nak bercakap apa, cakap je.
Tuan-tuan, kalau kita tengok hari ni, tuan-tuan, kita berada di dalam dunia yang separa nyata. Kan, kita ni boleh katakan dunia kita ni sudah separuh-separuh. Satunya alam nyata, satu lagi alam maya. Orang hari ni lebih sibuk dengan alam maya. Alam nyata ni manusia sikapnya berbeza. Kita jumpa lain, depan lain, cakap belok. Tapi di alam maya, tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, manusia bercakap ikut suka hati. Apa sahaja yang boleh dia bercakap, dia bercakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bulan Ramadan ini pun manusia sikap demikian, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Bulan selain Ramadan yang iblis dan juga syaitan ini sudah dilepaskan, nafsu kita sudah dilonggarkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita bayangkan kalau dalam bulan Ramadan ini pun kita tidak mahu mendidik dan juga memperbaiki diri kita, jangan harap untuk kita dapat kejayaan melawan nafsu, melawan iblis dan syaitan dalam bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana itu, bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, perbaiki diri kita. Perbaiki diri. Saya, tuan-tuan, kita sama-sama perbaiki. Kita bukan selalunya baik. Kalau dalam kehidupan kita, dalam bab keduniaan kita, kita letak KPI. Ada KPI kita. Yang ni kita capaian kita tahun ni, kita nak buat jualan banyak ni, sale kita banyak ni. Target kita macam ni. Dalam kehidupan kita, kita ada KPI. Dunia ni. Maka letak juga dalam kehidupan akhirat kita, kita ada KPI kita. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia yang makin lama hidup makin panjang umur dia. Tidak ada. Kalau makin panjang senang, tak payah risau, tak payah bimbang. Tapi manusia ni makin lama dia hidup makin pendek usia dia. Kita tidak tahu bilakah saat akhir kita. Bilakah Allah Ta'ala akan jemput kita? Bilakah Israel akan datang jumpa dengan kita? Ziarah kita bila? 2-3 hari ni kerap kematian duk ada ni. Tak tahulah sempat nak syawal, tuan-tuan. Kalau saya duk sembang dengan pemandi jenazah, kadang-kadang kita sembang, nampak gaya malaikat maut dah pusing kota Damansara. Tak tahu siapa lah nextnya, tak tahu. Semalam baru seorang kita uruskan, tak tahulah 2-3 hari lagi siapa, tuan-tuan. Harap-harap bukan saya lah. Tak mau lagi, tuan-tuan. Kita rasa tak mau, tapi bila, wallahu alam, kita tak tahu. Ini rahsia Allah. Sebab tu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala rahsiakan kematian ialah kerana nak uji manusia. Ada manusia yang ambil kesempatan macam mana? Kesempatan yang tidak baik. Oleh kerana dia tak tahu bila, maka dia hidup dengan suka hati. Tapi kalau manusia yang ambil peringatan, tuan-tuan, ibarat kata manusia ni, kalau kita nak bayangkan, dia tahu bila dia nak mati. Agak-agak jadi macam mana kita? Tuan-tuan, kalau orang sebut kepada kita, Tuan Haji ni rasanya kalau ikut pengalaman saya, ilmu yang saya ada 3 bulan lagi. Tuan-tuan duduk mana masa tu? Pergi Tesco, Giant, Warna Utama, Mid Valley, beli baju raya? Tak ada dah. 3 bulan lagi. 3 bulan, duk bilang hari ni, hari ke-89, 87, 80. Duk bilang hari je. Apa yang tuan-tuan kita isi waktu tu? Kita akan isi dengan ibadah, kita akan isi dengan taubat. Oleh kerana itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala rahsiakan kepada kita, bilakah tarikh akhir kita, penghujung kita bila? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji siapakah di antara kamu yang baik amalannya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, peluang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, boleh bertarawih, boleh bertadarus, boleh salat berjemaah dalam masjid pada tahun ini, dalam bulan Ramadan. Gunakanlah, tuan-tuan. Gunakanlah. Peluang masih banyak. Kita ada lagi separuh Ramadan untuk sama-sama kita perbaiki. Kita sudah berada dalam kondisi diri kita yang sebenar. Kalau malas tu malaslah, kalau rajin tu rajinlah. Maka
dalam bulan ini, dalam saat ini, dalam suasana ini, kita kena melihat ibadah kita. Satunya ibadah ni, dia ada ibadah yang kita kuat, ada ibadah yang kita lemah. Ibadah ni dia ada ibadah yang kita kuat, ada ibadah yang kita lemah. Imam Malik rahimahullah menyatakan bahawa ibadah ni macam makan. Ya, ada orang dia suka ibadah ni, dia suka semayang. Bab semayang alhamdulillah rajin. Mulazamah, lazim dia, istiqamah dia. Setiap malam tarawih 20 rakaat bersama dengan imam, tambah lagi dengan witir, tambah lagi dengan tahajud, tambah lagi dengan solat taubat, tambah lagi macam-macam. Kan? Semayang alhamdulillah. Tapi dia cukup malah kalau nak baca Quran. Ada orang baca Quran Masya Allah, rajin, tapi sedekah kedekut, payah nak bagi. Ada orang senang bersedekah tapi malas solat. Sedekah Masya Allah, minta je berapa? 1,000, 2,000, 3,000 bagi, tak apa, tapi solat malas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita berada dalam kondisi diri kita, tengok ibadah kita. Ada ibadah yang kita lemah, ada ibadah yang kita kuat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok ibadah kita yang kuat tu, teruskan. Yang lemah itu perbaiki. Imam Malik kata ibadah ni macam makan. Macam makan. Ada orang dia suka makan nasi lemak. Ada orang suka makan nasi dagang. Ada orang suka makan nasi khabu. Ada orang suka makan nasi goreng. Ada orang suka makan lauk ayam. Ada orang suka makan lauk ikan. Ada orang suka makan daging. Ada orang suka makan seafood. Macam-macam jenis orang. Dia suka makan ni, dia tak suka benda ni. Dia suka benda ni, dia tak suka benda ni. Maka ibadah pun macam tu. Ada orang boleh macam ni, kuat macam ni. Ada orang lemah ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, lihat ibadah kita yang kuat, teruskan. Yang lemah tu kita perbaiki. Malas sungguh nak baca Quran, sembahyang aja dah malas nak baca Quran. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, carilah orang-orang yang boleh bantu, orang-orang yang boleh memberikan sokongan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita nak mencari kemanisan dalam baca Quran. Kita ni dapat kemanisan. Tuan-tuan boleh kita melazimi sembahyang tarawih 20 rakaat. Sebab apa? Sebab kita rasa manis ibadah tersebut. Maka kita kena cari pula kemanisan dalam ibadah yang lain. Apa dia? Contohnya apa dia kita nak kejar? Tahun ni aku nak perbaiki bacaan Quran aku. Nak perbaiki supaya aku rajin. Lepas ni boleh bangun malam, boleh tiap hari paling kurang 1 juzuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cari kawan-kawan. Sebab apa? Ini di antara cara untuk kita cari kemanisan ibadah. Cari kawan-kawan. Kita buat program tadarus. Alhamdulillah, ada ramai tahun ni yang menyertai. Muslimat saja berapa grup, laki saja berapa grup. Alhamdulillah. Ya, saya sendiri kondak grup tadarus 3 tuan-tuan. 2 muslimat, 1 laki. Muslimat tu secara online. Dia seronok online tuan-tuan. Tak tahulah. Terkesan sampai tadarus pun online sekarang ni. Tadarus secara maya. Alhamdulillah, tak apalah teknologi pun. Kita ingat dulu orang muda je reti online. Sekarang ni makcik-makcik pun reti online. 2 grup tuan-tuan. Alhamdulillah, orang perempuan ni tuan-tuan, dia punya kerajinan dalam bab baca Quran tak lawan. Kita orang lelaki tak lawan tuan-tuan. Satu kumpulan sehari baca 2 juzuk. Orang lelaki dah. Orang lelaki payah. 1 juzuk pun berapa kali kalih kaki. Sak pusing sana, sak sakit pinggang. Alhamdulillah. Namun begitu alhamdulillah ada juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ini yang kita kena perbaiki. Apa lagi? Mungkin tadarus rajin, sembahyang rajin, perbaiki pula yang lemah yang lain. Sebab tu saya kata tadi KPI. Letak target kita. Sampai kita ni kita nak perbaiki lebih baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua kita ditundukkan dalam bulan Ramadan ialah nafsu kita. Nafsu ni dia beza dengan iblis dan syaitan. Nafsu ni cara dia menggoda manusia, dia ni jenis orang kata merengek. Kata Imam Al-Busiri dalam kitab Burdah dia,
wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha' wa in taftimhu yanfatimah. Nafsu ni macam kanak-kanak, macam baby, macam bayi. Katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'. Kalau kamu biarkan suka kepada menyusu, dia akan menyusu sampai ke sudah. Syabba'ala, dia akan membesar dalam keadaan dia suka menyusu. Wa in taftimhu yanfatim. Sekiranya kamu sekat, dia akan berhenti. Budak-budak kalau kita biarkan dia suka menyusu sampai ke sudah, sampai ke besar. Sebab tu kita tengok, saya pernah tengok tuan-tuan, dah janam pegang botol susu lagi. Dah janam tuan-tuan, tidur botol susu lagi. Sebab apa? Sebab biarkan. Maka nafsu ni macam tu. Nafsu ni dia sentiasa merengek, tak dapat merengek. Budak-budak kita bawa pergi besaraya, lalu tempat mainan, rasa macam mana? Dia akan merengek. No. Kemudian kita tak bagi, nak terjun, teriak kan, baring atas lantai, tarik tu tak mau berjalan dan sebagainya. Itu perangai budak. Maka nafsu pun macam tu. Kita tak bagi, dia akan merengek. No sampai dia dapat. Maka dalam bulan Ramadan benda tu tak ada. Sebab apa? Tunduk dengan makan, tunduk dengan puasa. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita berada dalam kondisi diri kita, perbaiki diri kita, insya-Allah. Sama-sama kita perbaiki. Bukan saya cerita ni saya nak kata saya baik, tidak. Saya banyak kelemahan tuan-tuan. Tengok tuan-tuan rajin sembahyang, alhamdulillah. Saya tengok Allahu akbar rajinnya jemaah. Kita ni malas tuan-tuan. Tengok orang rajin baca Quran, Allahu akbar rajinnya. Tengok orang banyak bersedekah, Allahu akbar. Teringinnya kita ni tuan-tuan. Tapi banyak kelemahan yang perlu saya perbaiki. Allah Ta'ala hanya muliakan saya dengan Allah Ta'ala tutup sedikit mungkin keaiban-keaiban yang ada pada saya. Kalau tuan-tuan tahu keaiban saya pun malu nak duduk depan, malu nak jadi imam, malu nak ceramah depan tuan-tuan. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala tutup, maka kita dapat berkongsi. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang ringkas ini dapatlah memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita untuk sama-sama kita melihat kembali dalam diri kita dalam baki Ramadan yang masih ada ini, insya-Allah. Allahumma barik lana fima tabaqqa min syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami Allah dalam Ramadan yang berbaki ini, ya Allah. Allahumma a'inna 'al qiyam was-siyam wa ghaddil basar wa hifzil lisan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantukanlah kami, ya Allah, a'inna 'al qiyam, untuk kami mendirikan Ramadan, wasiyam, dan berpuasa, ya Allah, wa ghaddil basar, dan tundukkan pandangan. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, untuk tundukkan pandangan, wa hifzil lisan, dan bantulah kami, ya Allah, untuk kami menjaga lidah-lidah kami, ya Allah, waj'alna min utaqaika minan niran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, ya Allah, daripada orang yang mendapat kebebasan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada kedhaifan diri saya. Mohon maaf kalau ada terkasar sepanjang perkongsian kita pada pagi ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.